Terima kasih semua. Salam sejahtera, salam madani. Taika Ho di sini kena cakap Cantonese. Taika Ho, Homo. Okey. Wanakkam. Okey, sebelum saya bermula saya nak memperkenalkan diri saya sedikit, ya. Nama saya Wong Chen, ahli parlimen Subang, penggal ketiga. Dah 11 tahun jadi ahli parlimen, ya. Kalau yang Syukri ni bagi support kuat. Biasanya sebagai ahli parlimen kita diberi masa had 5 minit, 10 minit, 20 minit untuk cakap. Tapi malam ni nampaknya saya kena cakap sampai Rafizi sampai, betul tak? Okey, jadi tak apa. Saya ni di Parlimen Subang ni, kerja utama saya ialah dasar-dasar polisi, ya. Jadi saya akan cakap sedikit tentang polisi lah, dasar-dasar. Dua jenis dasar. Dasar pertama ialah dasar politik, satu lagi dasar ekonomi. Jadi kita mula dengan dasar politik ataupun cakap tentang isu politik. Tuan-tuan puan-puan, bila saya cakap ceramah ke nak buat ucapan, biasanya saya lihat data betul. Kalau lihat data, lihat fakta, kalau tak ada pun kita lihat dengan mata kita sendiri. Jadi saya cakaplah tentang perkara yang saya tahu, ya. Tentang politik, saya pergi parlimen, tak pernah miss any parliament day. Kalau tidak, kena keluar negeri, cerita lain lah. Kalau tak berada di Malaysia, memang setiap hari akan di parlimen, ya. Dan kita dah mula parlimen kita sejak 8 bulan. Kerajaan baru, kerajaan perpaduan ini dah ada 3 kali bersidang. Di parlimen kita lihat ada ahli parlimen malas, ada ahli parlimen tak bercakap, ada yang cakap terlalu banyak, ada yang cakap bodoh-bodoh, pandai-pandai pun ada, ya. Tapi yang saya lihat tentang pembangkang, kawan-kawan kita daripada PAS dan juga Bersatu, okey. Saya lihat cara dia cakap dan saya lihat sama ada dia kerja atau tidak. Yang pertama saya lihat di parlimen, kita sekarang sedang mereformasikan parlimen Malaysia di bawah speaker kita Tan Sri Johari Abdul, ya. Apakah reformasi utama kita yang buat? Kita dah introduce beberapa perkara. Yang pertama yang paling penting ialah Prime Minister Question Time, PMQT. Setiap hari Selasa pukul 10 pagi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri akan masuk ke parlimen, duduk di tempat dia, stand up, berani berdebat dengan opposition, dengan pembangkang. Sistem ini sistem Westminster United Kingdom yang dipakai beratus tahun di UK, ya. Dan juga diguna di banyak negara lain. Tapi di Malaysia 60 lebih tahun selepas merdeka, ini kali pertama tahun ini 2023 baru pakai. Tuan-tuan puan-puan, kalau tanya pakar-pakar undang-undang, pakar-pakar parlimen, dia akan beritahu you bahawa PMQT ni adalah masa yang terpenting. Setiap minggu berparlimen, itulah masa terpenting. 30 minit sampai sejam di mana Perdana Menteri akan jawab soalan. Dan dalam sistem kita, peperangan di antara dua orang itu ialah Perdana Menteri lawan Ketua Pembangkang. Ketua Pembangkang kita ni dari mana? Dia ni daripada Bersatu. Nama dia Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dia Ketua Pembangkang. PMQT hari Tuesday, hari Selasa, pukul 10. Saya duduk di parlimen tiap-tiap hari, saya tengok tiap-tiap Tuesday, Datuk Seri Hamzah Zainuddin mana? Tak masuk ke parlimen, tak pernah berdebat. Kalau tak pernah berdebat tentang PMQT, apa gunanya PMQT? Dia Ketua Pembangkang. Jadi tuan-tuan puan-puan, dengan mata saya sendiri, Zahir pun YB Zahir pun ada situ, semua orang tahu. Tuan-tuan tak percaya, buka YouTube, tengok RTM, memang tak ada. I tak pernah tengok satu kali dia berdebat PMQT. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini Ketua Pembangkang. PMQT is a fundamental right of parliamentary democracy. Ini Ketua Pembangkang. Kalau kerja parlimen adalah kerja terpenting seorang ahli parlimen, the biggest, most important supreme body in Malaysia, Ketua Pembangkang tak nak buat benda. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita dapat kerajaan macam tu daripada Bersatu, daripada PAS, hancurlah negara kita. Dia tak masuk parlimen untuk berdebat dengan Datuk Seri Anwar. Kenapa? Mungkin dia malas.
Mungkin dia takut. Saya rasa mungkin takut dan malas. Itu problem dia. Ya. Jadi itulah perkara yang saya nak cakap sedikit tentang isu politik yang saya lihat dengan mata saya sendiri. Saya sekarang akan beralih kepada isu ekonomi, dan saya lihat kawan baik saya Rafizi Ramli dah sampai. Semalam di Petaling Jaya saya berucap, dia sampai. Saya ingat dia ikut saya ke saya ikut dia, tak tahu. Ya. Tapi ini biasalah. Okey. Jadi siapa nak ambil gambar, tapi dengar sikit tentang ekonomi ya. Okey. Yang pertama, keadaan ekonomi betul susah. Betul. Inflasi ada. Harga barang naik. Ya. Mata wang ada turun, tapi baru-baru ni dah naik semula. Stock exchange Bursa Malaysia turun naik. Ya. I tell you, it is the truth. Semua betul. Tuan-tuan puan-puan rasa ekonomi susah, memang ekonomi susah. Oh, calon menteri besar kita pun dah sampai dah. Okey. Datuk Seri Amin. Okey. Ekonomi susah betul. I'm not going to stay here, stand on this stage and lie to you. Tapi tuan-tuan puan-puan, ekonomi susah ni satu dunia. Tuan-tuan puan-puan, tahun ini saya sekarang ni pengerusi untuk international relations dan international trade, ya, antarabangsa. Jadi kerja saya ni banyak bawa saya ke luar negeri. Saya pergi ke Singapura, Jakarta, Bahrain, New York. Baru-baru ini balik daripada Perancis. Minggu depan ke Jakarta pula. Lepas tu ke Singapura dan juga London. Setiap negeri yang saya pergi, setiap negara yang saya melawat, semuanya sama. Menghadapi ekonomi krisis yang teruk. Semua. Di Malaysia, apakah indikator ekonomi yang paling penting? Yang paling penting tuan-tuan puan-puan ialah indikator inflasi. Di Eropah, tahun lalu inflasi mencecah 10%. Sekarang dah turun ke 6%. Sekarang 5.56%. Malaysia pernah mencecah 5%. Tetapi di bawah pengurusan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, dengan pertolongan daripada kawan baik kita Datuk lagi, YB Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, ya. Semua ni kita dah bawa inflasi kita under control. Bukan senang tau. Bukan senang. Daripada 5%, sekarang ekonomi data yang terkini, iaitu bulan Jun, inflasi di Malaysia di bawah kawalan kita adalah sekarang 2.4%, ya, tuan-tuan puan-puan. Okey. Betul. Ada berapa penceramah dah beritahu untuk menghadapi ataupun untuk menyelesaikan isu ekonomi ini akan mengambil masa yang panjang. Pada perkiraan saya, biasalah, sebab saya ni 55 umur muka macam 40 lah. Umur saya 55. Ya. Okey. Saya dah lihat financial crisis banyak. Yang saya masih ingat tu 1986 pun saya ingat. 86, 97, ya. 2000 pun ada, 2008 pun ada. Ya. Setiap kali ada economic crisis di dunia, kita akan mengambil 2 ke 3 tahun untuk keluar daripada economic crisis. Tuan-tuan puan-puan, kita baru 7-8 bulannya kerajaan dah boleh kawal inflasi. Itu penting, ya. Harga ayam pun dah jatuh lah. Please jangan dengar orang yang nak pelihara ayam tu, dia pelihara ayam terlewat lah, Tan Sri Muhyiddin. Sorry, you sepatutnya 2 tahun lalu pelihara ayam. Okay? Jadi tuan-tuan puan-puan, the economy is under control, di bawah Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan, ya. Okey, isu ekonomi. Isu ekonomi ni sekarang susah di dunia oleh kerana apa? Pertama, kerana COVID-19, the recovery from COVID-19. 2 faktor lagi ialah isu peperangan di Ukraine. Faktor ketiga, globalization is on the retreat dan US-China trade war berterusan dengan lebih kuat. Jadi banyak fakta ni bukannya kena-mengena dengan sama ada Datuk Seri Anwar tu Perdana Menteri atau tidak. Tak ada kena-mengena sama ada Rafizi Ramli tu Menteri Ekonomi atau tidak. Jadi don't blame us for the economic crisis. Jadi isu yang paling penting tuan-tuan puan-puan semua dalam pilihan raya ini, ya, dalam pilihan raya negeri ini ialah siapakah boleh menyelesaikan isu ekonomi krisis sedunia di Malaysia.
untuk Malaysia. Siapa? Tuan-tuan puan-puan, kita lihat dari pentadbiran Negeri Sembilan lawan dengan negeri yang pembangkang mentadbir. Okay? Kita tak bolehlah compare, kita ni kerajaan Malaysia nak compare apa? Kita compare Negeri Sembilan lawan dengan negeri-negeri yang ditadbir oleh pembangkang, iaitu PAS dan juga Bersatu. Dan tuan-tuan puan-puan, kalau kita nak cakap tentang Bersatu, tak payahlah. Bersatu tak ada satu menteri besar pun. Jadi no point. So unfortunately ataupun fortunately, kita nak berbanding, kita kena banding dengan menteri-menteri besar daripada PAS. Betul tak? Ya? Itu bandingan yang utama lah. Baik, kita banding dengan negeri-negeri PAS. PAS kontrol 4 negeri. Nombor 1, dia kontrol Perlis. Dia kontrol Terengganu. Dia kontrol apa lagi? Kedah. Paling penting dia kontrol Kelantan. Saya orang Kelantan. Orang Kelantan, saya tak nak cakap benda yang tak betul lah tentang Kelantan. Saya sayang Kelantan tu. Betul. Saya suka makan lauk ikan tu. Duduk pun saya hantam, semua saya hantam. Okey, Kelantan punya best. Ya. Tapi bila kita banding kerajaan Kelantan dan kita banding dengan kerajaan Negeri Sembilan, you punya home state, ya, in the heart of your home state, I want to tell you fakta-fakta yang betul. Okey, fakta ni saya dah tulis dalam kertas ni sebab saya tak boleh memorize semua. Okey, macam mana nak banding? Kalau nak banding ekonomi, kita kena lihat dua benda. Pertama, yang paling penting, berapakah orang miskin di dalam negeri tersebut. You have to compare the poverty, the incidence of poverty. Ya, saya baca tuan-tuan puan-puan. Pertama, kadar kemiskinan Tegar, miskin yang susah sekali. Di Kelantan, peratusan dia ialah 21%, tuan-tuan puan-puan. Kalau ada 5 orang Kelantan, 5 orang, seorang itu susah sangat. Ya? 1 out of 5 is extremely poor in Kelantan. That is 21% poverty rate. Kita tengok Kedah pula. PAS juga, kerajaan Kedah ni kerajaan PAS juga. 12.7% kadar kemiskinan. Tinggi tu. Terengganu. Ada minyak tapi underpass 12% miskin. Miskin Tegar. Perlis, state yang kontrol oleh PAS juga, 10% miskin Tegar. Ya. You see, everywhere PAS rule, the poverty rate is high. What is this problem ni? Apakah masalah dia? Ya. Kalau kita tengok Negeri Sembilan, kita banding lah. Kalau kita banding dengan Selangor, lagi kecil, 1.7 ya. Negeri Sembilan not as rich as Selangor, tapi kadar poverty dia 6.5% only. Ya. Maknanya, tuan-tuan puan-puan, di negeri-negeri yang dikontrol oleh PAS, khasnya Kelantan, kadar poverty dia 3 kali ganda lebih daripada Negeri Sembilan. So does Negeri Sembilan need a PAS government? Do you need a PAS government? You don't. So please, pilihan raya ni you boleh dengar orang cakap politik lah, siapa lebih gemuk lah, siapa lebih handsome lah, tu tak penting. What is important is kerja, gaji, kemiskinan. That is the important thing. Economy is the most important thing, tuan-tuan puan-puan. Jadi message ni senang. Bawa message kadar kemiskinan ni kepada setiap kawan-kawan kita. Esok pergi makan breakfast, beritahu kawan-kawan, khasnya orang-orang yang duduk atas pagar. Tell them, Grab driver ke, Grab Food Panda ke, beritahu dia. You think you support PAS is good for you? You will get 3 times the poverty rate of Negeri Sembilan. Okay? Poin kedua, fakta kedua. Kita lihat gaji pula. Kita lihat dalam kalau study ekonomi ni, KDNK lah ataupun GDP per capita. GDP per capita ni basically is how much is the average salary. Gaji. Saya baca kerajaan-kerajaan PAS, Kelantan, purata gaji dia, average gaji RM1,380 sebulan. RM1,380 sebulan. Semua orang Kelantan ni miskin. I from Kelantan, I feel sad for my own country. Ya. Nombor 2, Perlis, kerajaan PAS juga, RM1,930 sebulan. Tuan-tuan puan-puan boleh hidup ah? RM1,930 sebulan. Kedah, kerajaan PAS juga,
RM2,160 sebulan. Terengganu, minyak RM2,680 sebulannya, tuan-tuan puan-puan. Negeri Sembilan, Selangor RM4,000-5,000 orang sebulan. Negeri Sembilan RM4,150 sebulan. 3 kali ganda lebih daripada Kelantan. Jadi tuan-tuan puan-puan, you pilih orang PAS jadi sini, dia jajah you berapa tahun, you will have 3 times the poverty rate and you'll be 3 times poorer. Tuan-tuan puan-puan, fikir baik-baik. Ekonomi lebih penting daripada politik. You suka Melayu ke, you suka Cina ke, you suka India tu is not relevant so much. Kerja you sebagai citizen ialah apa? Make money for your family. Bagi masa harapan yang lebih cerah pada anak-anak kita. Ya. Jadi daripada segi ekonomi saja, sebab dua-dua kawan saya dah sampai, calon menteri besar kita dan juga Rafizi Ramli, I will cut short my economic speech just to remind. Calon menteri besar suruh saya lambung lagi. Okey, boleh kita lambung lagi. Okey. Tentang isu ekonomi, ya, kita dah tunjuk data-data dia. Itu clear cut, ya. You have no other choice but to choose us. Kita lihat pula isu ekonomi masa depan. Di sini tuan-tuan puan-puan, walaupun saya tengok banyak kerja antarabangsa sekarang, dihantar luar negeri banyak, saya pun banyak berbincang tentang isu ekonomi dengan kawan baik saya, Rafizi, dengan kawan-kawan lain. Ya, yang pertama ialah negara kita seperti negara semua di dunia memerlukan renewable energy. Ya, energy ataupun tenaga yang mampan, sustainable and renewable energy. Bila saya jumpa dengan duta-duta besar di Kuala Lumpur, dia beritahu saya, syarikat Eropah kata, my factory needs renewable energy. Can you supply renewable energy? Sebab sekarang semua syarikat-syarikat besar memerlukan ESG. Standard ESG ni environmental, social and government. Ya, environmental maknanya semua benda yang kita nak buat di dunia ni perlu environmental standard yang lebih tinggi, dan kita perlu renewable energy lebih daripada benda lain. Dan di sini Rafizi Ramli, tak tahulah dia nak cakap atau tidak malam ni tentang renewable energy. Kita ada plan. Kerajaan ini ada plan besar, plan ekonomi besar, ekonomi badani besar. Datuk Seri Anwar dah bagi hint, kita akan ubah ekonomi kita. I will tell you some detail, some of the ideas that goes through my head. Apa yang patut kita lakukan? Pertama, tuan-tuan puan-puan, kita kena hit net zero secepat mungkin. Ya. Di Malaysia ni kita ada apa? Kita ada berbagai bangsa. Ini is a positive factor. Kita ada Selat Melaka. Half of Selat Melaka belong to us. The other half Indonesia. That's also a big factor. We have the South China Sea. Kita duduk tengah-tengah ASEAN. Kita ada Indonesia, powerful country, supply us millions of workers. Kita boleh cakap bahasa Malaysia. They speak Indonesian, lebih kurang sama lah. We have Chinese that can talk Mandarin dengan China, our world's biggest trading partner. Kita ada orang India, boleh cakap dengan orang India, buat bisnes dengan orang India. We are a central powerhouse in Malaysia, tapi sejak 1997 sampai sekarang menurun sampai ke hari ini. Tapi sekarang kita ada kerajaan baru, ada wawasan baru. Saya kerja dengan Datuk Seri Anwar 15 tahun. Ya, he has a vision. This vision circles and centers around the issue of renewable energy. And renewable energy isu ni, tenaga ni, I think Rafizi Ramli is going to be the one driving this policy dengan YB Nik Nazmi, Menteri Environment kita. Ya, at the heart of the central policy to transform kita punya negara is renewable energy. This is what we will do. Number one, di Malaysia sekarang 45% tenaga kita datang daripada batu arang. That is not renewable. That is very polluting. Ya. What we have to do is we have to convert batu arang ni dengan sos yang baru dinamakan biomass. Sama ada ni kelapa sawit punya EFB, empty fruit bunch,
ataupun kita plant napier, kita plant bamboo, kita plant acacia, this biomass must replace batu arang, the coal fire. When we replace this, 25% of our emission will drop. Kita ada reserve energy 40%. 40%. Negara ni terlalu, nak kata korup, terlalu generous kepada tycoon-tycoon kita lah. Ya, 40% reserve margin. What do we do with 40% reserve margin? Kita kena memastikan dalam 10-20 tahun ini semua kenderaan kita pakai EV, electric vehicle. Dengan EV transition dalam 10-20 tahun, kita punya emission drop another 25%. Tuan-tuan, puan-puan, negara kita, you tak percaya sebab you tengok kiri kanan kelapa sawit banyak. Tapi hutan kita ni paling tinggi di Southeast Asia. Tak setinggi di Laos dan Cambodia, tapi kita bukannya nak compete dengan Laos dan Cambodia. Kita nak compete dengan Vietnam, Indonesia, Thailand, ya, Philippines. Di antara bandingkan kita dengan dia, hutan kita lebih. Malaysia punya forest cover 54%. Indonesia 47%. Ya, 1 minit. Okey. Boleh MB? Boleh buat ending. Landing cepat. Okey. Maknanya tuan-tuan puan-puan, I dah buat perkiraan senang. Tukar power generation daripada batu arang kepada biomass, planted biomass. 25% kita punya emission jatuh. Tukar kepada electric vehicle, 25% emission jatuh. Kita kekal kita punya sink, climate carbon sink, iaitu hutan kita 50%, we will hit net zero. When we hit net zero, tuan-tuan puan-puan, ini vision kerajaan baru. Net zero, green technology, bukannya green pass tau, bukan hijau pass, hijau kerajaan perpaduan, please. We hit net zero, everything will change. 25% of economy will be based on green technology, green services, carbon trading, academic research, R&D. Anything with green consulting akan menjadi sangat penting. Bila menjadi sangat penting, we will be the first one in Asia. We will be the first one in Southeast Asia. We will be the same level as Norway or Denmark. Bila that happens, tuan-tuan puan-puan, we will, I promise you, we will overtake Singapore. Yeah? Okay? We can do this. The vision is there. In fact, Singapore sekarang ni perlukan renewable energy pada kita. We will trade with them what is fair. But this will transform the country and will bring us to the next generation so that your children, anak-anak you semua tak payah pergi. Don't have to leave the country. You boleh belajar Australia, US mana, but you will come back because the economy here will grow, will be better than London today. Okay? So vote for us, continue to support. Bagi kita 2-3 tahun space untuk melakukan transformasi ekonomi yang terbaik. Boleh tak? Okay? Dan kita mula dengan memastikan rakan baik saya, calon menteri besar, kekal di sini. Boleh tak? Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan.